Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila kafatil anbiya wal mursalin. Thumma ila arwahil muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa azwajina wa auladina wa banatina wa masyaikhina wa asatidatina wa muallimina wa zumala'ana wa asdiqa'ana wa ashabana wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa wa rasulina al-muhda Sayyidina Muhammadin al-Amin imamil muttaqin wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Kasihi al-fadil Tuan Imam, ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para asatidzah, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sama-sama kita panjatkan dan kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Pada pagi Jumaat yang terakhir bagi tahun 2022 ini kita dapat bersama-sama hadir mengimarahkan masjid dan kita memakmurkan majlis ilmu. InsyaAllah kita bicarakan pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dalam tajuk ataupun dalam topik bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sesuatu yang cukup berharga dan bernilai kepada seseorang yang ada ciri khasyatillah, ada rasa gerun, takut dan bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Rawahu Tirmizi wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi menyatakan dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, iaitulah mata yang menangis kerana takutkan Allah dan mata yang berjaga malam pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua mata ini tuan-tuan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kena api neraka. Apabila manusia ini bebas daripada api neraka, sudah tentulah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini kelebihan dan keistimewaan.
anugerah kurniaan dua mata yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka dua mata yang digunakan demi untuk memperolehi dan mengecapi fadlan minallahi wa ridwana, ganjaran baik, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya memperolehi keredaan, kerahmatan daripada Allah, maka dua mata ini sentiasa dalam lembayung kasih sayang, rahmah, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain, tuan-tuan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i, rawahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang menangis, yang mengalirkan air matanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan masuk ke dalam neraka sehinggalah susu kembali ke kantung. Ini juga di antara ciri insan yang punyai makhafatullah ataupun khasyatillah, di mana dia sentiasa memelihara dan menjaga segala perbuatan dan amalannya, gerak kerja dan gerak lakunya itu bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dini hari dia bangun di waktu malam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itulah, tuan-tuan, mengalirnya air mata menandakan bahawa dia mempunyai keinsafan, kesedaran yang cukup maksimum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terangkat lambung pinggang mereka daripada tempat tidur mereka, di mana di saat dan ketika itulah, tuan-tuan, di waktu yang hening, di waktu yang penuh dengan kesyahduan itu, yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'an. Situasinya, sinarionya, tuan-tuan, ialah dalam keadaan dua situasi. Yang pertama, khaufan min azabillah, ada ciri khasyatillah, mereka cukup rasa bimbang dengan azab Allah Subhanahu wa taala, bimbang dengan neraka yang menyiksa manusia, neraka yang penuh dengan keadaan situasi yang begitu perit sekali, tuan-tuan. Neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang kufur kepada Allah, kepada golongan yang fasiqin. Maka golongan yang beriman, yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala, akan merasai ketakutan dan kegerunan untuk dihumban masuk ke dalam neraka. Maka di saat itulah, tuan-tuan, mereka berdoa kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah, wa qina azaban nar, ya Allah bebaskan kami daripada neraka. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ini doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk sering kita bermunajat kepada Allah, mohon pada Allah, ya Allah bebaskan kami daripada azab api neraka jahanam. Karena azab api neraka jahanam ini, tuan-tuan, sifatnya gharama. Gharam maksudnya dia teramat merindui penghuni-penghuninya. Dia amat merasa teruja untuk membakar dan menyiksa orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itulah tempat yang paling jijik dan paling buruk kesudahannya, tuan-tuan. Orang yang beriman amat bimbang dengan neraka. Maka khaufan min azabillah, dan dia gerun dengan azab Allah, lalu dia akan laksanakan segala arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dalam arti kata fi'lut ta'at wa tarkul manhiyat, sentiasa memberikan seluruh peribadatan dan pengabdiannya
kepada Allah SWT, mentaati dan mengakuri segala apa yang Allah perintahkan kepadanya tanpa ada sebarang dolak dalihnya, sebarang bantahan bangkangannya. Dan yang keduanya tuan-tuan, wa tama'an, dia amat merasa tamak untuk memperolehi rahmatillah, wa tama'an fi rahmatillah. Dia harap sangat-sangat untuk nak dapat kasih sayang Allah, perkenan Allah, restu daripada Allah, dan juga barakah daripada Allah. Dan inilah yang membuahkan dan menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupannya dunia dan akhirat. Dan itulah yang sering kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kurniakan kepada kami ya Allah redamu dan juga restumu ya Allah serta syurgamu. Kenapa tuan-tuan? Karena dua perkara ini, dua benda besar ini tuan-tuan, sesuatu yang cukup bernilai dan berharga kepada kita dalam kita menelusuri kehidupan dunia dan juga kita menelusuri kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Yang pertamanya ialah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sudah tentulah kita amat mendambakan, mengharapkan untuk Allah anugerahkan kepada kita dengan nikmat syurga yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan. Gitu tuan-tuan. Jadi mereka yang beriman, mereka yang bertakwa kepada Allah SWT, bangun di waktu tengah malam boleh menangisi akan segala dosa-dosanya, akan segala perkara-perkara mungkar dan maksiat yang pernah dilakukannya, sama ada yang dia sedari ataupun yang dia tidak sedari. Yang sering kita doakan tuan-tuan, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu. Tuan-tuan, ya Allah ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosaku ya Allah. Sama ada yang terdahulu, sama ada yang terkemudian, sama ada yang aku sengajakan, sama ada yang aku lakukan dengan secara terang benderang, ataupun yang aku sembunyikan. Semua kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Jadi dalam saat dan ketika itulah insan ini tuan-tuan boleh mengalirkan air matanya. Maka air mata yang mengalir kerana bimbang dan takut dengan azab Allah ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dihumban daripada ke dalam api neraka. Begitu besarnya fadilat dan keistimewaan mata yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mata yang menangis kerana berjaga malam untuk melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperjuangkan agama Allah, memartabatkan Islam berada di puncak persadanya yang paling tinggi. Begitu sekali tuan-tuan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insan yang beginilah tuan-tuan, apabila ada ciri khaufan wa tama'an, bimbang dia dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan amat-amat memerlukan kepada kasih sayang dan rahmat barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, akan ada satu kita katakan terkeluar daripada jiwanya ini suatu sikap, suatu watak orang yang sentiasa mudah untuk melaksanakan infak fi sabilillah. Dia tidak jadi manusia yang bakhil, dia tak jadi manusia yang kedekut, malah dia menjadi orang yang apa? Yunfiqun, sentiasa melaksanakan sedekah, infaknya fi sabilillah sebagai aset dan dana, modal, dan juga sesuatu yang akan menjadikan dirinya itu insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapat rahmat dan barakah di dunia dan di akhirat. Ini hasil tuan-tuan daripada orang yang sentiasa ada ciri khasyatillah, makhafatullah, dan orang yang sentiasa mengharapkan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan orang-orang yang takut kepada sesaan Allah ketika mana hidupnya di dunia. Di dunia dia muhasabah diri dia tuan-tuan. Dia koreksi diri dia, dia perbetul balik tak mana salah silap dia, dia cari
tang mana ada ruang untuk dia bertaubat, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dia sesa bersegera. Hendaklah kamu bersegera mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, di mana orang yang Allah beri keampunan, maghfirah terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, terhadap kesalahan yang dia laksanakan ini, tuan-tuan, Allah janjikan dia dengan syurga yang seluas langit dan bumi. Allah kurniakan nikmat syurga yang Allah sediakan kepada golongan yang muttaqin, golongan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka golongan yang sentiasa bimbang dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, dia akan mendapat keamanan dan kesejahteraan sewaktu dia berada di alam akhirat kelak. Sementara orang yang rasa aman dan daripada siksaan Allah di dunia, maka dia akan rasa cemas dan takut di akhirat nanti. Orang yang lengah-lengahkan untuk bertaubat pada Allah, orang yang tak ambil peduli, yang ambil mudah dengan dosa yang dia lakukan, dengan maksiat kemungkaran yang dia kerjakan, maka golongan ini akan kecewa, akan merasa cemas nanti, tuan-tuan, akan merasa gerun di akhirat, kerana di hadapan mereka tersedia azab sengsara yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Waktu dulu kamu hidup di dunia, kamu tak ambil peduli dengan soal halal haram, ma'ruf dan munkar, soal hak dan batil. Kamu membujur lalu melentang sapu. Apapun kamu ikut segala nafsu syahwat, nafsu amarah, nafsu lawamah kamu itu. Kamu tidak memfokuskan kepada menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu keluarkan diri kamu daripada kepompong nilai-nilai dan juga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu pinggirkan Al-Quran daripada kehidupan kamu. Kamu menjadi manusia yang asi ilallah, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhirat kelak kamu akan kecewa yang berpanjangan. Kamu rasa jiwak, kamu rasa sesuatu yang menyiksa kamu. Dan inilah apa yang berlaku, tuan-tuan. Apa yang Allah nyatakan dalam surah An-Naba pada ayat yang ujung sekali, tuan-tuan. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan, sesungguhnya Allah memberi amaran dan peringatan kepada kamu dengan azab yang hampir. Neraka itu hampir dengan kamu apabila kamu telah berada di akhirat. Kamu telah memasuki fasa akhirat, maka orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan kena azab Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Maka yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di mana pada hari itu setiap orang ini akan diperlihatkan dengan apa yang dikerjakan oleh dua tangannya. Apa yang diusahakannya sewaktu hidup di dunia, Allah paparkan, Allah serlahkan, tuan-tuan. Yauma tublas sarair, Allah dedahkan semua rahsia-rahsia yang selama ini kamu sembunyikan, yang selama ini kamu cuba untuk menyisihkan daripada pengetahuan orang. Maka akhirat tidak ada ruang untuk kamu sembunyikan. Tidak ada lagi peluang untuk kamu mengelak daripada didedahkan segala perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan mungkar yang kamu lakukan sewaktu hidup di dunia. Di saat kamu sudah tidak ada fama lahu min quwwatin wala nasir, kamu sudah tidak ada sebarang bentuk kekuatan dan seseorang pun tidak akan dapat menolong kamu di akhirat itu. Maka di saat itulah, tuan-tuan, puan-puan muslimat sekalian, wa yaqulul kafir, orang yang kafir kepada Allah, yang kufurkan Allah SWT, apabila melihat azab yang begitu dahsyat, melihat segala perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan selama waktu dia hidup atas dunia itu, tuan-tuan, dan pada saat itu dia tidak boleh mengelak untuk kena azab Allah, untuk dihumban masuk ke dalam neraka itu, tuan-tuan. Ya laitani kuntu turaba,
Ya Allah, alangkah baiknya ya Allah, aku jadi tanah. Dia mohon pada Allah supaya dia tak jadi manusia, supaya tak dibakar batang tubuhnya, jasadnya dalam api neraka, biarlah dia jadi tanah. Tapi di saat itu pengharapannya tinggal harapan tobat. Dia sudah tidak boleh buat apa lagi. Dia tetap jadi manusia dan dia akan diumban masuk ke dalam neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab ila akhiril ayat. Allah sebut dah tuan-tuan, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah SWT, ayatul maqru'ah, Al-Quran yang boleh dibaca, ayatul manzurah, tanda-tanda kebesaran Allah yang boleh dilihat, yang boleh didengar, yang boleh difikir, tapi kamu abaikan sewaktu kamu hidup atas dunia ini. Sawfa nuslihim nara, pasti mereka ini akan dihumban masuk ke dalam neraka. Kullama nadijat jululuhum, setiap kali tuan-tuan masaklah kulit tulang belulang mereka ini dibakar dengan api neraka, maka Allah gantikan semula dengan kulit yang baru, dengan tubuh badan yang baru. Kenapa dan mengapa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasai azab, keseksaan, kepedihan, penyiksaan yang teramat dahsyat hasil daripada kejahatan dan kemungkaran yang mereka lakukan sewaktu mereka hidup atas dunia dahulu. Begitu tuan-tuan, betapa adilnya Allah SWT dalam menentukan segala hukumannya, segala tindakannya. Fa innaka taqdi wala yuqda alaik, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha menghukum, tiada siapapun yang boleh mengatasi segala keputusanmu dan segala hukumanmu ya Allah. Gitu tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah bercerita dalam kitab Mukashafatul Qulub tentang seorang yang bernama Imam Muhammad bin Al-Munzir. Beliau berkata apabila Imam Muhammad ini menangis tuan-tuan, dia akan menyapukan air matanya ke seluruh muka dan janggut. Ni, Imam Muhammad ni apabila dia teriak kerana bimbangkan dengan azab Allah SWT, menginsafi segala keadaan dan situasi kehidupannya itu, menangis dia tuan-tuan. Apabila menangis ni, dia ambil air mata dia, dia sapu mai ke muka dia sampai ke janggut dia tuan-tuan. Beliau berkata, sampai khabar kepada aku bahawa api neraka tidak akan membakar kawasan yang bersentuhan dengan air mata ni. Yang mana air mata yang takutkan Allah SWT ni tuan-tuan, kena pada wajahnya, kena pada mukanya, maka tempat itu tidak akan disentuh dan dibakar dengan api neraka. Jadi marilah kita sama-sama mencontohi dan mengambil ibrah pengajaran daripada apa yang dilakukan oleh Imam Muhammad yang disebut dengan Imam Muhammad bin Munzir ni tuan-tuan. Marilah kita mencontohi para malaikat tuan-tuan yang tekun beribadat pada Allah SWT, dan mereka tidak ada rasa bosan, tidak rasa jenuh. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ini ciri malaikat, ini sifat malaikat, tak pernah derhaka dengan Allah dan mereka patuh akur dengan segala apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Namun begitu, mereka ini, golongan malaikat ni tetap punya rasa bimbang tuan-tuan dengan kemurkaan dan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dibangkitkan di akhirat nanti, para malaikat yang tekun beribadat ni tuan-tuan, yang menjadi abid ilallah, yang wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ni malaikat yang sentiasa mensucikan zat Allah SWT, tak pernah dahaka dengan Allah, bertasbih, saya bertasbih kepada Allah. Malaikat ni tuan-tuan, bila bangun di akhirat, mereka tetap tekun berkata kepada Allah SWT. Apa yang dinyatakan? Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatak. Itu ungkapan malaikat tuan-tuan. Malaikat haduk rajin buat amal ibadat. Yang sentiasa taat pada Allah SWT ni tuan-tuan, mereka berkata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, Maha suci engkau ya Allah, subhanak.
ma abadnaka haqqa ibadatik, kami mohon ampun karena tidak menyembahmu dengan penyembahan yang sempurna. Gitu kegerunan, ketakutan yang ada kepada malaikat yang punya ciri al-kiramil bararah, tuan-tuan. Malaikat yang mulia, yang suci bersih ni. Mereka masih lagi mohon keampunan, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dengan Allah. Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 50, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nazi'at, tuan-tuan, Allah sebut, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang melampau, yang melanggari perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala bentuk kejahatan, kemurkaan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan derhaka, serta mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Terlalu hubbud dunia, cintakan dunia ini berlebih-lebihan, melampau-lampau, tuan-tuan, maka sesungguhnya neraka jahanamlah tempat kesudahannya. Tempat duduk mereka ialah dalam neraka jahanam bagi golongan ini. Dan adapun orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dia berdiri di hadapan mahkamah Tuhan, di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, di akhirat kelak, tuan-tuan, dia ada ciri khasyatillah. Bimbang dia, takut dia dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana nak dihitung amalannya, serta dia menahan dirinya daripada menurut hawa nafsunya, dia kontrol, dia kekang jiwa dia daripada terperangkap dengan hasutan syaitan, dengan ledakan nafsu syahwat yang tanpa ada batasan dan sempadannya itu, dia jaga, dia pelihara, tuan-tuan. Maka golongan ini, fa innal jannata hiyal ma'wa, Allah anugerahkan syurga sebagai tempat kediaman, tempat untuk mereka menikmati segala bentuk keseronokan dan kegembiraan. Inilah apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri manusia yang baik dan ciri manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu kedudukan mereka berbeza, tuan-tuan. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amal yang saleh, maka Allah kurniakan kepada mereka dengan syurga hasil daripada kerja buat baik yang mereka lakukan. Wa ammal ladzina fasaqu, adapun golongan yang fasik, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ma'wahumun nar, tempat duduk mereka dalam neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, setiap kali mereka rasa teringin nak keluar daripada neraka, Allah kembalikan mereka semula ke neraka. U'idu fiha wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, rasailah bagaimana keperitan dan juga kedahsyatan azab neraka hasil daripada perbuatan kamu dan kerja buat kamu waktu kamu hidup atas dunia dulu, dan juga hasil daripada pembohongan kamu, ketidakpercayaan kamu dengan azab neraka yang telah pun dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu, tuan-tuan, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim menjadi peringatan, menjadi inzar kepada kita untuk sama-sama kita muhasabah diri kita, kita perbetulkan di mana kesalahan dan kealpaan kita. Semoga dengan itu kita sentiasa di bawah kasih sayang dan rahmah barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu, tuan-tuan, perkongsian ilmu kita pada pagi ini, mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatannya pada kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh
فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين والله أعلم بالصواب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.